Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua tetamu-tetamu bicara pewarisan. Alhamdulillah kita baru saja memulakan sesi pada malam ini. Saya menjemput tetamu-tetamu semua penonton-penonton bicara pewarisan untuk kita sama-sama menjemput sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita, kerana malam ini kita akan ada satu perkongsian yang sangat menarik di mana kita akan membawakan pengalaman waris sendiri untuk berkongsi pengalaman bagaimana beliau lalui proses menguruskan pusaka. Jom sama-sama kita like, kita tag kawan-kawan, kita share, kongsikan video ini bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Kongsikan di grup-grup WhatsApp anda, kongsikan di grup-grup Facebook anda. Okay, insyaAllah tuan-tuan dan perempuan semua pada malam ini saya jawab dulu salam. Waalaikumsalam kawan-kawan semua yang ada di sini, jemput untuk ajak kawan-kawan. Kita ada Puan Saliza, kita ada Puan Yana, kita ada Puan Maziatun, kita ada Puan Diana, Cik Kamarul Azhar Hashim juga bersama-sama. Jemput seramai-ramai supaya lebih ramai yang akan mendapat manfaat. Puan Maiza Katlina pun ada, Puan Niza Hasban, Cik Nazri, Cik Muhammad Nazri, Puan Yana kan, silakan untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita nak mulakan, saya nak check dulu line internet okey ke tak okey. Maklumlah kita bersiaran dari tepi laut, dari Pengerang, Johor pada malam ini. Boleh saya tengok sikit dekat komen, line okey ke tak okey ke, suara saya jelas ke tidak kan. Takut kadang-kadang tu terputus-putus kan, kita tak tahu kan, kadang-kadang takut bercakap seorang-seorang. Okey je lah. Alhamdulillah, terima kasih di atas feedback yang diberikan. Alhamdulillah, kita harap sesi ini akan berlangsung dengan lancar pada malam ini supaya lebih ramai yang akan mendapat manfaat di luar sana. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini anda akan bersama dengan saya, moderator in the house, Nur Ashikin Ishak, boleh panggil saya Shikin. Kalau kawan-kawan di kawasan boleh panggil Kin kan, untuk penonton di luar sana. Mungkin ini kali pertama, mungkin juga pernah bertemu dengan saya sebelum ini. Okay, jadi jemputlah bersama dengan sahabat-sahabat yang lain juga untuk sesi pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini tuan-tuan dan perempuan, saya pun tak nak melengahkan masa lagi. So pada malam ini kita akan ada tetamu, ada 2 orang tetamu. Tapi yang tetamu kedua kita simpan dulu di hujung sesi. Jadi jangan pastikan, jangan sila duduk dan jangan lari sebab di hujung nanti akan ada jawapan-jawapan yang pasti memberikan manfaat, memberikan ilmu kepada tuan-tuan dan perempuan di luar sana. So untuk tetamu yang pertama ataupun panel kita yang pertama pada malam ini adalah seorang ibu kepada 2 orang anak lelaki yang baru sahaja kehilangan suami beliau pada PKP yang pertama tahun lalu. Beliau merupakan bekerjaya di sebuah syarikat GLC. Jadi dengan itu saya tanpa membuang masa, saya menjemput Puan Daina Wati binti Nur Arif untuk tampil bersama-sama dengan kita pada sesi malam ini. Silakan Puan Daina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puan Daina apa khabar? Alhamdulillah sihat, baik. Puan Shikin sihat? Alhamdulillah saya sihat berseri Puan Daina kan. Puan Daina kalau pakai warna ni warna favourite Puan Daina, betul kan? Ya betul tu. Dia nampak seri dia lain macam tu bila pakai warna kegemaran dia kan. So alhamdulillah, terima kasih Puan Daina, saya mewakili tim bicara pewarisan kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kita pada malam ini untuk berkongsi pengalaman Puan Daina. Bagaimana Puan Daina lalui pengalaman menguruskan pusaka Allahyarham suami yang kita dah baru je selesai pada 2 bulan lepas kalau tak silap saya kan. So alhamdulillah segalanya berjalan dengan lancar dan insyaAllah pada malam ini kita berharapkan mungkin ada ramai lagi penonton di luar sana yang tak pernah lalui, rasa macam tak ada masalah bab uruskan pusaka ni, tapi kita boleh dengar sendiri pengalaman yang Puan Daina lalui bagaimana beliau menguruskan pusaka. Okey, tetamu semua jom kita tulis dekat ruangan komen tu, tak sabar nak dengar perkongsian daripada Puan Daina ni kan. Sebab apa? Tak semua orang ada pengalaman macam ni. Tapi bila orang yang melaluinya sendiri,
dia berkongsi, maka kita akan dapat ilmu-ilmu yang mungkin kita takkan jumpa di luar sana. Ni bukan ilmu dalam buku, tapi ni adalah ilmu ilmu dapatan kan. So inilah benda-benda yang kita akan belajar pada malam ini. Okay Puan Daina. Jadi saya mohon kebenaran semualah untuk kita meneruskan sesi pada malam ini So Puan Daina, mungkin sebelum kita pergi lebih jauh nak tengok pengalaman macam mana kan, mungkin Puan Daina boleh kongsikan sedikitlah dengan kami perkongsian bagaimana arwah pergi, kemudiannya dan kita difahamkanlah arwah pergi tu dalam keadaan yang meninggal di rumah kan, adakah ada dibuat postmortem ke, dan ketika arwah meninggal ni siapakah waris-waris yang ada ketika itu. Jadi saya jemput Puan Daina, silakan. Okey, arwah suami saya meninggal pada April tahun lepas, tahun 2020, di mana kita baru mula sebulan melalui fasa PKP pertama. Semasa itu adalah Ramadan yang ketiga. Kita baru berpuasa 3 bulan. Selepas berbuka puasa, macam biasa kita berpuasa, dan saya bersembang dengan dia mengeluh pasal dia terpaksa berebut kari pap dengan 2 orang anak dia. So semasa saya bersolat, dia mengadu dia sakit perut, macam dia kena gastrik. Tapi kami masih berbual macam biasa. Saya selesai solat, dia nak solat. Semasa dia nak solat tu, dia cakap dengan saya, InsyaAllah tak ada apa-apa kot, cuma sakit gastrik biasa. Dan dia teruskan solat dia. Saya menonton TV, dan semasa dia habis bagi salam tu, tiba-tiba anak saya cakap, Mami, ayah muntah. Bila saya pusing je tengok, kenapa ni dia dah terbaring dalam keadaan muntah. Saya pergi pada dia, saya cuba kejut dia sebab dia dah pingsan. So tu kejut. Bila saya pusing tengok dia, tengok wajah dia dah tak ada. Secara tiba-tiba lepas solat dia muntah, dia rebah dan terus tak ada. Dan masa dia dalam keadaan dia muntah tu, dia tak sedarkan diri, adik saya call ambulance. Jadi dalam antara ambulans sampai tu, sampai ke rumah tu, dia pergi. Bila pegawai kesihatan tu sampai, umumkan yang dia dah meninggal. Dan beberapa soalan kena jawab sebab semasa tu COVID tengah hot kan. Dan saya mengambil keputusan untuk tidak bawa dia ke hospital, dan pegawai perubatan pun macam tidak menggalakkan sebab keadaan hospital pun penuh dengan pesakit-pesakit COVID. Jadi saya terus buat report polis, dan kami bercadang tidak buat postmortem lah, sebab kalau buat postmortem nanti akan berlanjutan berhari-hari. Jadi semasa meninggal, arwah meninggalkan waris seorang bapa, seorang ibu, 2 anak lelaki yang berumur 17 dan 11 tahun, dan juga saya isteri dia. Okey Puan Daina, begitu mudah pemergian Allahyarham suami Puan Daina. Jadi kalau kita tengok kat situ, kita tidak menduga, betul kan? Kita rasa macam tak ada sakit apa-apa, tiba-tiba saja boleh pergi macam tu. Jadi itu adalah antara salah satu perkara yang kita tak sangka lah sebenarnya. Even kalau boleh, itulah benda kita nak elak. Kalau kita sebagai seorang isteri, itulah benda yang kita nak elak. Tetapi Allah tu dia menduga orang yang mampu melalui. Saya tahu Puan Daina seorang isteri, seorang ibu yang sangat kuat, dipilih melalui keadaan tersebut. Tapi Puan Daina, yang berlalu tu dah berlalu. Sebagai kita yang ditinggalkan ini, kita masih lagi perlu meneruskan kehidupan, kan? Dan kalau kita tengoklah apabila berlaku kematian ke atas seorang umat Islam, ada 3 perkara yang kita perlu segerakan. Macam tadi Puan Daina cakap, tak nak bawa ke hospital sebab kalau nak kena buat postmortem dah makan berhari-hari pula kan. So kat situ sebenarnya perkara yang pertama kan, perkara yang pertama, kebumikan jenazah. Kenapa? Takut-takut tu berlaku fitnah kepada si mati. Yang kedua, bayarkan hutang si mati. Dan yang ketiga, uruskan pusaka si mati. Jadi inilah antara 3 perkara yang kita perlu segerakan apabila berlaku kematian. Dan kita pergi kepada yang ketiga tadi, uruskan pusaka si mati. Memulakan urusan pusaka arwah. Saya nak mengajukan soalan ini kepada Puan Daina sebab apa kita tahu ramai orang di luar sana dia beranggapan bahawa tak apalah kubur merah lagi. Takkanlah nak cerita pasal pusaka arwah kan. Tapi Puan Daina sendiri, kalau saya boleh throwback baliklah macam mana Puan Daina berhubung dengan saya kan. Puan Daina pada awalnya
saya rasa tak silap lebih kurang sebulan ke 2 bulan macam lepas kematian Puan Daina dah berhubung kan. Macam mana sebenarnya yang Puan Daina teringat untuk nak memulakan urusan pusaka arwah? Sebab ramai orang, inilah perkara yang orang akan bertangguh. Dan kalau kita tengok even Puan Daina, mungkin saya boleh kongsikan statistik kan, yang dikeluarkan oleh pejabat pusaka kecil, kebanyakan kes pusaka hanya selesai selepas tahun ke-20 kematian. Maksudnya ni tahun 2021, yang meninggal tahun 2001 tu baru selesai kan. Jadi Puan Daina dalam setahun dah settle dah. Alhamdulillah. Jadi kat sini Mak Itu Puan boleh kongsikan bagaimana pada permulaannya Puan boleh teringat nak mulakan urusan pusaka arwah ni. Silakan Puan. Okey, selepas 2 bulan arwah meninggal, saya dihubungi oleh sahabat saya lah, Dr. Maizatul. Dia ada bersama kita dalam sesi live ni. Dia bertanya saya mengenai pengurusan harta pusaka. Jadi masa tu saya memang zero knowledge. Tak tahu apa tu harta pusaka. Yang saya tahu ada anak lelaki settle. Maknanya harta pusaka kita settle, mati kat situ. Okay? Dah di block kat situ. So dia bagi tahu saya, dia kata, "Kak, kena check sebab dia ada mak bapak." Dia kata, "Cuba check betul-betul." So dia share dengan saya, dia cari information, dia share dengan saya. Bila saya baca, saya cakap macam saya pun macam betul ke ni, okay? Dan dia bagi saya contact number ejen-ejen dan senarai-senarai syarikat syarikat yang menguruskan harta pusaka ni. Dia minta saya review, dia minta saya tengok yang mana bersesuaian dengan saya, dan dia bagi nombor Puan Syikin juga pada saya. Dia kata call je, call dan dengar apa yang mereka nak bagi tahu. So saya ambil inisiatif, saya duduk fikir, saya kata apa, dengar je dulu. Saya call Puan Syikin dan bila saya diberitahu bahawa disebabkan dia masih ada ibu dan ayah, jadi faraid tu akan jatuh pada ibu, ayah, anak-anak lelaki dan saya. So daripada situ saya dah nampak apa cabaran yang saya akan hadapi lah, masalah-masalah yang saya akan hadapi lah. So then selepas saya hubungi Puan Syikin tu, saya nampak macam proses tu senang je kan. Kita daftar online, masuk dokumen, settle kan, macam tu. So dalam masa yang sama saya masih berbincang dengan Dr. Mai ni, Dr. Maiza ni, saya masih berbincang dengan dia. Dan saya cuba buat juga secara proses online, tapi Masya Allah punyalah complicated, nak isi, nak ada dokumen, nak ada IC, semua waris, semua. Jadi saya dengan kita ada anak dengan PDPR, dengan kita bekerja. Jadi saya rasa saya stop. Dalam masa tu saya stop sekejap. Saya cakap apa saya nak buat? Macam mana saya nak buat? Dan selepas itu saya rasa saya tak mampu nak buat sebab arwah pun mempunyai harta tidak alih di Batu Pahat. Jadi maknanya urusan saya kena dengan pejabat pusaka di Batu Pahat disebabkan kegagalan saya bekerja dengan anak-anak. Jadi saya rasa saya perlu melantik seorang ejen untuk membantu saya. Okay, so kalau tengok tadi kan Puan Daina ada mention ingat ada anak lelaki tu semua settle, betul kan? Jadi sebenarnya itu adalah antara persepsi yang ada di dalam masyarakat di luar sana. Saya tidak bercakap hanya Puan Daina, saya sendiri pun, saya pun ada anak lelaki 2 orang kan. Sebelum saya masuk ke industri ni, saya sendiri pun tak pernah cakna tentang perkara ini. Sehinggalah bila saya masuk ke dalam industri, barulah kita rasa Masya Allah banyaknya pasal faraid ni, hukum faraid kan, kita tak tahu kan. Kemudiannya hukum faraid itu satu perkara. Yang keduanya pula pasal urusan pusaka. Kalaulah Puan Daina tanya kepada saya pun, sekiranya berlaku kematian, saya pun tak sanggup sebenarnya nak uruskan sendiri. Tapi saya pun memang saya dah sediakan siap-siap supaya apa nanti kalau berlaku kematian, yelah kita ni Puan Daina, kita ada anak kecil kan, kita ada kerjaya kita. Jadi benda-benda tu kadang-kadang kita rasa macam agak rumit kita nak menguruskan. So itu menyebabkan kita rasa macam mesti ada orang yang untuk menguruskannya kan. Jadi tadi Puan Daina, kalau tengok tadi Puan Daina ada mention apabila nak memulakan urusan pusaka arwah tadi, Puan ada menyebut tentang masalah-masalah yang dilalui. Jadi kita faham mungkin setiap orang masalah tu tak sama. Mungkin Puan Daina boleh kongsikan apakah antara masalah-masalah yang Puan lalui pada peringkat awal Puan nak mulakan urusan pusaka tersebut. Silakan.
Terima kasih. Saya dah nampak akan berlaku masalah jika saya ingin menguruskan harta pusaka ni, sebab melibatkan bahagian mak dengan ayah dia. Sebelum saya terus menerangkan, sebab saya memang sebelum saya sentiasa berbincang dengan arwah, saya memang cakap kat dia, harta you settle dengan family you. I tak nak masuk campur. Kalau you nak bagi terus pada anak-anak. Sebab ni harta dia. Itu apa masalah, maknanya dia nak berurusan dengan keluarga dia. Saya apa jua keputusan dia nak bagi pada siapa, saya terima. So bila saya dapat tahu saya kena uruskan harta pusaka ni, saya balik ke kampung arwah, berjumpa dengan ibu dia. Saya minta izin untuk menguruskan harta pusaka arwah. Saya bagi tahu dia saya perlu menguruskan harta pusaka arwah kerana ada perkara-perkara seperti kereta kena tukar nama, sebab kalau tak tukar nama kita tak boleh hidup road tax cuma boleh hidup setiap 6 bulan selama 3 tahun. Selepas 3 tahun kita dah tak boleh hidup road tax tu. So saya terangkan pada ibu kenapa saya perlu menguruskan harta pusaka tu secepat yang mungkin. So dan saya cakap sebagai balu menjadi tanggungjawab saya untuk menguruskan harta pusaka arwah tu. Bukan saya tak nak keluarga dia atau mak dia menguruskan, tapi semua perkara tu berurusan di Johor Bahru dan saya rasa tanggungjawab saya untuk menguruskannya. Okay? Jadi mak dan abah dia pun ada penama di dalam KWSP arwah lah. Okay? So saya maklumkan, saya senaraikan, saya tulis dalam buku, saya tulis depan mak dia apa harta arwah, apa bahagian mak ayah dia dan bahagian anak-anak dan bahagian saya, dan bagaimana pembahagian faraid tu boleh dilakukan secara kita nak bagi sama rata ataupun kita nak muafakat. Maknanya mak nak ambil apa, mak bagi tahu, yang selebihnya Daina akan ambil. So saya serahkan putusan itu pada mak, saya cakap mak bincang dengan anak-anak mak, saya terima je keputusan mak. So dan saya balik ke rumah. Tidak lama lepas tu saya terima mesej daripada adik ipar saya mengatakan pihak keluarga mentua saya telah melantik peguam. Jadi sebarang urusan saya saya juga bagi tahu dokumen-dokumen apa yang saya perlukan seperti IC mak, IC abah semua. Dan dia kata kalau saya perlukan dokumen tersebut saya perlu berurusan dengan peguam mereka lah. So sebab antara sebab dia mengambil peguam, dia kata bukan untuk bukan isu merampas harta, tapi ini adalah untuk keadilan bagi semua orang. Dia kata melalui peguam ni kita boleh dapat keadilan untuk semua orang. Jadi di situ maknanya proses saya telah terhenti dan saya telah rujuk balik kepada Puan Syikil lah bagaimana saya nak menguruskan bila mereka telah melantik peguam lah. Okey, baik. So dia bermula pada asalnya nak menguruskan sendiri, kemudiannya berlaku perbincangan dan ada pula peguam yang dilantik di sebelah sana. Jadi dia dah ada orang kata apa? Dah ada 2 camp A, camp B macam tu lah kan. So bila kepada penonton-penonton di luar sana, ini adalah perkongsian pengalaman sebenar yang mungkin baru masuk saya nak meraihkan yang baru masuk. So ini adalah perkongsian pengalaman sebenar. Apabila kita berbicara tentang urusan pusaka, kalau tengok tadi dah betul dah cara yang Puan Daina pergi tadi. Maksudnya berjumpa dengan ibu ayah, kan bagi tahu apa harta-harta yang ditinggalkan oleh arwah. Jadi nak agihannya macam mana. Okay, so dekat situlah kita tengok sebenarnya kadang-kadang dia boleh berlaku miscommunication. So ini perkara biasa bagi kami yang berada dalam industri, ini sebenarnya perkara biasa. Tetapi bagi orang masyarakat di luar sana, mungkin tiba-tiba macam Puan Daina mungkin terkejut sebab saya ingat masa Puan Daina mula-mula jumpa saya, okeylah, tak apa, saya cuba uruskan sendiri kan. Dan selepas tu Puan Daina datang kembali kepada saya, so saya rasa bila Puan Daina bagi tahu ada peguam yang dilantik, so maksud kita nampaklah situasi yang bakal berlaku. Tapi it's okay, walaupun ada kita berjaya menyelesaikan situasi tersebut dengan baik dan alhamdulillah perkara tersebut selesai. So dekat sini Puan Daina, kalaulah kita tengok kan, selain daripada masalah-masalah yang kita dah nampak pada awal tadi, dia sebenarnya ada juga perkara-perkara lain yang melibatkan urusan pusaka ni. Jadi antara perkara-perkara yang selalu terlibat selain yang tadi tu adalah emosi dululah kan, emosi di pihak waris, itu perkara yang pertama. Dan kemudiannya selain daripada emosi di pihak waris ni, dia juga melibatkan kos nak menguruskan kan, kos pengurusan, kemudian dari segi tenaga, dari segi masa,
tambah-tambah lagi bagi Puan Naina, anak tengah PDPR dengan kerjanya lagi kan, masa tu ada yang work from home, ada yang terpaksa ke pejabat. Limitation pergerakan kita, sebab saya ingat lagi kita baru sahaja berjumpa pun melalui Zoom masa tu kan, pada permulaannya. Kan nak pergi ke Pasir Gudang pun tak lepas, sebab apa, nak melintah daerah tak boleh kan. So kat sini kita nampak mungkin Puan Naina boleh kongsikan, sebab saya tahu macam contoh saya ambil diri saya sendiri. Mak ayah saya alhamdulillah masih ada. Jadi kalau orang tanya kepada saya real case tu, kita tak pernah lalu. Sebab tak pernah ada kematian dalam keluarga kita. Adik-beradik semua ada, mak ayah ada. Tapi bagi orang yang pernah lalu, dia akan melalui kesukaran ketika proses pengurusan pusaka tu. Jadi mungkin Puan Naina boleh kongsikan kepada penonton pada malam ini antara cabaran-cabaran yang Puan Naina lalui selain daripada emosi yang pertama tadi, dari sudut pengurusan kos, masa dan juga tenaga untuk kita nak selesaikan urusan pusaka ini. Silakan Puan Naina. Betul, macam Puan Syiki cakap, bila berlaku kematian ni, pengurusan ni bukan pada harta pusaka je. Pengurusan dia termasuk daripada segi hutang dia. Hutang bukan setakat hutang dia dengan manusia. Hutang melibatkan hutang kepada bank, hutang kepada maknanya loan-loan dia semua lah kan. Antara perkara pertama yang saya buat, SOKSO KWSP, menguruskan SOKSO dan KWSP dan urusan dengan papasan daripada syarikat arwah lah kan. Okey, cabaran yang paling besar saya lalui adalah menguruskan hutang-hutang arwah. Masalah utama pertama, saya info yang saya ada mengenai hutang arwah ni tak banyak. Semungkin dia ada yang dia bagi tahu saya, ada yang dia tidak bagi tahu saya. Jadi saya perlu cari dokumen, buka kotak dia, buka surat-surat dia semua, mencari apa hutang loan-loan yang dia ada. Jadi antara saya perlu menguruskan hutang tu, membayar hutang tu antara macam credit card, saya membayar credit card. Jadi menggunakan duit-duit yang sumbangan daripada orang dan juga khairat kematian saya terima. Dan yang buat saya terperanjat sangat adalah bila saya pergi nak membayar hutang credit card dia, saya kena bayar 10,000. Dalam masa tu one shot kena bayar 10,000. Saya macam ya Allah, kalau orang tak ada duit macam mana nak bayar ni? Tak dari mana dia bukan 10,000 semua bayar macam tu je, macam ya Allah 10,000 tapi disebabkan itu hutang arwah, dengan tangan menggigil ni keluar transfer juga 10,000 untuk bayar hutang arwah. Jadi kalau kita tak ada persediaan daripada awal, kita tak ada plan macam mana nak menyelesaikan hutang kita, bayangkan isteri yang saya yang bekerja pun terperanjat, apalagi isteri yang tidak bekerja tiba-tiba kena minta 10,000 bayar macam tu je. Dan loan bank, saya perlu mencari loan bank apa yang dia ada. Yang saya tahu basic lah, rumah, kereta, personal loan tu selalu suami kita jarang cerita dengan kita dia ambil personal loan kan. So jadi saya kena pergi ke bank. Pergi ke bank tu bukan sekali urusan. Sebab masa tu PKP, kena beratur kat luar panjang beratur, tunggu ada yang sampai saya kena beratur dekat sejam di luar untuk masuk dalam, untuk tanya, pertama kali tanya macam mana proses saya nak inilah untuk buat insurans ni semua kan, dan insurans ni juga. Jadi proses tu tak, maknanya ada kawan yang tanya saya, bukankah bila kita mati kita hantar sijil bank tu terus loan tu dah selesai? Tidak. Okey, loan tu tidak akan selesai pada waktu itu. Loan tu akan mengambil masa 2-3 bulan untuk selesai. Sebab dia nak claim insurans tu semua. So dalam masa 2-3 bulan sementara insurans tu nak release, saya kena bayar tiap-tiap bulan. Ansuran bulanan tu saya tetap kena bayar. Kalau ada 5 loan, bayangkanlah 5 loan nak kena bayar tiap-tiap bulan. Dan menguruskan insurans yang dia ambil, dia ada ambil insurans. Dan dalam masa yang sama juga saya kena buat keputusan sebab arwah juga ada harta-harta yang tidak dibeli atas nama beliau, di mana dia macam kita lah selalu sambung bayar kan. So saya kena buat keputusan untuk melepaskan harta tersebut, walaupun harta itu adalah kenangan kepada anak-anak saya. Anak saya menangis masa harta tu saya terpaksa serahkan. Dan dalam masa yang sama saya kena kena uruskan anak saya yang nak SPM tahu tu. Saya nak kena hantar tuition, saya nak pastikan di PDPR, dan saya juga bekerja, saya ada tugas-tugas hakiki kerja saya, dan semasa proses berjalan tu pun
anak saya dapat result SPM, saya kena uruskan untuk dia apply universiti, masuk universiti, pendaftaran universiti. So situasi tu sangat macam banyak ini masuk, banyak benda yang nak diuruskan. Jadi macam memang sangat kelam kabut lah keadaan saya. Jap bila dapat mesej kata ada lagi loan kat bank ni, nanti bulan depan dapat lagi, ada mesej lagi, ada loan lagi. So saya kena pergi kepada bank lah. Contoh cabaran ni lah. Puan Daina, tadi kalau tengok kan, saya mendengar tadi pasal hutang-hutang kan. Jadi tadi kalau pada awalnya saya mention perkara kedua selepas kematian adalah kena selesaikan hutang arwah kan. Jadi sebenarnya kalau kita tengok, kita berkongsi dengan penonton pada malam ni, sebenarnya kalau kita tengok hutang-hutang ni, kalau arwah ada meninggalkan harta, jadi kita kena tolak dulu hutang-hutang ni, barulah harta tadi diagihkan. Jadi penonton-penonton di luar sana mungkin boleh kongsikan ilmu ni, sebab apa? Ramai yang kat luar sana salah faham. Macam apa yang Puan Daina lalui lah. Maksudnya harta-harta tu diagihkan kepada waris-waris faraid, tetapi hutang itu mungkin hanya satu side sahaja yang membayarnya. Kalau tengok tadi Puan Daina cuba sebut pasal kredit kad 10,000. Mujurlah kita kata Puan Daina ni seorang isteri yang berkerjaya. Gaji pun alhamdulillah, pendapatan alhamdulillah. Tapi bagaimana agaknya saya nak tanyalah kepada penonton-penonton live kita pada malam ini. Isteri-isteri yang tidak bekerja, isteri-isteri yang memang hanya bergantung pendapatan dengan suami kat luar sana. Agak-agaklah kalau berlaku perkara ni, adakah puan-puan semua bersedia? Jadi ajaklah suami-suami dengar, sebab saya yakin Puan Daina pun nak berkongsi kan dengan suami-suami, pesan-pesan kepada suami tu macam mana sementara masih ada masa. Inilah masanya untuk kita buat perancangan. Kita jangan tunggu dah berlaku, barulah dia akan menyebabkan masalah demi masalah. Dan kita tidak menafikan kat luar sana ada ramai balu-balu yang depression disebabkan tertekan, mendapat tekanan daripada keluarga arwah dan juga mendapat tekanan terpaksa menanggung seorang diri perkara dari sudut membayar hutang, nak membesarkan anak-anak macam Puan Daina tadi kan. Tahun tu lah anak nak SPM. Jadi mana nak fikir nak membesarkan anak walaupun kita kata SPM tu dah besar, tetapi itu adalah kejayaan dia kan, nak hantar dia ni apa semua. Lepas tu ada juga adik dia kan, adik dia kata saya masa tu baru 11 tahun. So yang itu masa yang itu pun nak kena jaga juga. Jadi puan-puan semua, jemputlah suami anda ataupun pasanglah live ni di sebelah supaya suami-suami boleh dengar sekali. Yang dah berlalu ni kita jadikan pengajaran, kita jangan ulang lagi kesilapan supaya apa? Kita jangan bebankan pasangan kita, jangan bebankan anak-anak kita dengan urusan-urusan pusaka yang rumit ini. So Puan Daina dah kongsikan sedikit sebanyak tadi kan, bila dah mula uruskan pusaka ni, tadi dah berhadapan dah dengan emosi keluarga arwah suami. Kemudiannya bila dah pergi ke bank pula, ada pula hutang-hutang yang perlu dijelaskan. Mungkin duit tu sebenarnya disimpan untuk tujuan lain. Tetapi bila terpaksa pula nak menjelaskan hutang yang bukan 3 angka, bukan 4 angka, tetapi 5 angka. Satu angka kalau yang bagi saya cukup besar. Kalau saya boleh share, jumlah hutang yang saya bayar sepanjang daripada arwah meninggal sehingga setahun setengah tu adalah lebih 40,000 hutang saya telah bayar. Hutang tu termasuk, kita tak sangka hutang 40,000 tu termasuk saman parking. Kita parking saman, kadang-kadang kita simpan tak bayar, betul? Cukai tanah, cukai pintu. Kadang-kadang kan benda tu datang kemudian semasa kita tengah menguruskan kata. So memang jumlah adalah 40,000. So kalau kita tidak buat perancangan yang baik, mana nak cari 40,000 tu nak bayar? Bukan angka yang sedikit. Tadi kita dengar 10,000 tuan-tuan perempuan, rupanya lebih daripada 40,000 dan menghampiri 50,000. Manalah nak COVID kalau lah kita kata isteri tidak bekerja, tak ada simpanan, suami pun tak ada fikirkan simpanan, bukan satu angka yang kecil. Dan kita kena ingatlah, maksudnya hutang tu pula memang perlu dilangsaikan, sebab apa? Kalau tak, ruh pun tergantung kan, sebab Nabi kata dia pun tak solatkan, Rasulullah pun tak solatkan jenazah yang berhutang kan. Jadi kat sini ada keperluan, sebab itulah kenapa dalam perancangan
bagi macam Puan Daina dah buat perancangan untuk diri sendiri. Puan Daina dah bersedia sebab Puan Daina dah lalui kan. Kalau perasan dalam dokumen pelantikan wasi tu ada dinyatakan dengan siapa saya berhutang kan. Sebab apa? Sebab kita ni selalunya kita je lah yang tahu, betul kan? Pasangan kita tak tahu. Jadi sangat penting bila kita dah buat penyenaraian hutang, duit daripada mana kita nak ambil untuk selesaikan hutang, sekurang-kurangnya ianya dapat membantu waris-waris kita. Dan bukan sekadar waris kita sahaja. Even kita sendiri pun jadi mudah. Sebab apa? Sebab kita dah buat penyenaraian hutang tersebut dan kita dah tahu kalau saya meninggal ni kat mana duit waris nak ambil. Sebab kita dah berpesan dan kita dah buat perancangan. So itu antara perkara yang sebenarnya dapat membantu. Okey, Puan, sebelum saya nak pergi kepada soalan yang berikutnya, saya nampak ada ni ada soalan daripada penonton kita. Okey. Penonton kita ni sebenarnya dia terlintas di fikiran kalau suami dia pun meninggal, apa yang dilalui oleh suami jika isteri meninggal. Sama maksudnya soalannya adalah berdasarkan kepada situasi panel pertama terlintas di fikiran, adakah situasi yang sama akan dilalui oleh suami jika isteri meninggal? Perlu berhadapan dengan cabaran tersebut dan membayar hutang yang dibuat oleh isteri jika ada. Adakah prosesnya sama yang para suami akan lalui? Okey, soalan daripada Sutera Kasih. Saya minta maaf kalau Tuan atau Puan, Sutera Kasih kan, saya rasa macam perempuan tapi mungkin jugalah Tuan ke kan. Jadi saya bantu untuk jawab soalan kat sini. Sebenarnya mungkin dari sudut emosi dia lain sikit Puan Daina kan. Dari sudut emosi maksudnya tapi tetaplah maksudnya orang yang hidup bersama-sama dengan kita. Of course lah kita sedih bila berlaku kematian kan. Sebab membayar hutang ni juga sama sebenarnya. Memang suami ataupun waris perlu menyelesaikan hutang tersebut. Dan adakah prosesnya sama? Kalau tanya kepada saya, ya sama. Proses urusan pusaka ni sebenarnya memerlukan kepada 3 kunci. 3 kunci iaitu yang pertama kunci perolehan kuasa. Yang kedua kunci pentadbiran dan yang ketiga kunci pembahagian. Tak kisahlah yang meninggal ni mak ayah kita ke anak yang dah ada harta. Anak kecil tak kira lah kan, anak kecil tak ada harta lagi. Tapi anak yang dah berharta, mungkin pasangan, mungkin adik-beradik kita situasinya sama, perlu lalui proses 3 kunci ini. Jadi inilah sebenarnya persediaan yang kita perlu buat. Jadi saya harap dapat membantu soalan Tuan ataupun Puan Sutera Kasih kita tadi dalam pada nak menguruskan pusaka ataupun nak merancang harta. Okey Puan Daina. So kita dah pukul 9.30, 9.33 kita. Okey, saya nak teruskan kepada soalan berikutnya kepada Puan Daina. Okey Puan, kalaulah kita tengok kat sini emosi seorang isteri. Tadi kita nampak emosi di sudut waris. Tapi kali ini kita nak berbicara pula dengan emosi seorang isteri ataupun seorang balu yang kehilangan suami dan anak-anak. Anak-anak yang masih lagi berada di bawah umur yang kebetulan nak ambil peperiksaan yang paling penting dalam hidup. Kehilangan seorang ayah secara tiba-tiba. Kita ni kalau orang meninggal, kalaulah kita bersedia, maksudnya dia sakit, terlantar, kita bersedia. Tetapi dalam keadaan kita tak pernah tahu, tiba-tiba saja pergi, of course dia akan ada satu perasaan ataupun situasi yang mungkin dia ada emotion dia sendiri, dia ada lalui depression dia sendiri kan. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan kepada kami bagaimana emosi yang kedua-dua anak ni, anak lelaki kedua-duanya ni, yang saya selalulah baca story-story anak-anak ni kan dekat Facebook Puan Daina, dan Puan sendirilah terutama nak menempuh pelbagai halangan. Tadi dah tempuh dah ni kesedihan akibat daripada kehilangan. Lepas tu lalu pula kesukaran menguruskan pusaka ni. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan kepada penonton pada malam ini emosi-emosi yang hadir ketika dalam proses nak menguruskan pusaka ni. Silakan Puan. Terima kasih Puan Syikil. Okey, seperti yang saya cakap tadi, saya kurang mendapat kerjasama daripada keluarga sebelah suami dan saya sendiri kena menguruskan segala urusan-urusan loan, hutang arwah, juga urusan yang berkaitan dengan kematian arwah lah ya. Dan dalam keadaan yang PKP sangat ketat masa tu, lebih ketat daripada kita sekarang ni, nak keluar tak boleh, semua nak merentas negeri, daerah semua tak boleh.
So saya rasa sangat tertekan. Saya sangat tertekan, saya sangat down, saya rasa emosi saya sangat terganggu. Sampai ke satu tahap saya salah pergi bank. Saya nak dokumen ni, saya dah sampai, saya dah beratur lama setengah jam sampai depan bank. Pegawai tu tengok kata, puan salah bank ni. Bank ni tempat lain. Saya kata, ya Allah, teruknya keadaan saya, mental saya masa tu. So, sampai saya tak boleh nak berfikir secara logik, secara betul lah kan. Dengan kita ada kerja, kita kena buat kerja, gaji kena jalan kan, kita perlukan gaji, dan ada anak di rumah 2 orang, yang seorang nak SPM, yang seorang nak PDPR, nak menguruskan tuition anak SPM semua. Dan dalam keadaan saya tertekan, saya masih sedih kehilangan seorang suami, saya juga kena kawal emosi saya depan anak-anak. Saya tak boleh nak menangis depan anak-anak saya sebab mereka pun merindui mereka merindui ayah mereka yang telah pergi secara tiba-tiba, yang tak sempat nak meninggalkan kata-kata akhir, yang tak sempat nak mengucapkan selamat tinggal. So saya dah selama dalam hidup saya dalam keadaan yang tak turus. Selalunya saya sentiasa menguruskan aktiviti saya semua, tapi kali ni saya terasa sangat down dia. Dan sampai ke satu tahap saya terlalu banyak sangat saya nak uruskan. Anak saya terpaksa order Grab food sendiri sebab dia nak makan, dia dengan adik dia nak makan. Sebab anak saya dah dewasa, dia nak makan, dia kata, I dah order Grab food, Mami. Saya cakap, ya Allah, kesiannya anak aku sampai ke tahap macam tu sebab saya terpaksa fokus menguruskan harta pusaka ni, menguruskan hal-hal yang berkaitan ni. Saya sangat stres dalam keadaan setahun tu. Saya sangat stres, saya sangat mental down. Jadi dan sampai ke sehari sebelum tahap saya yang paling turun adalah sehari sebelum bicara, di mana saya perlu membuat keputusan bila pihak sana menuntut hampir 50% daripada harta arwah tinggal. Jadi saya terduduk. Malam tu saya terduduk, saya menangis sepanjang malam sebab saya rasa saya telah mengecewakan arwah suami saya sebab dia telah menitipkan amanah dan pesanan bahawa harta-harta dia ini, harta yang dikumpulnya adalah untuk anak-anak dia. Jika berlaku apa-apa pada dia, inilah duit yang anak-anak dia nak teruskan hidup. Dia tinggalkan untuk anak-anak dia teruskan hidup dalam keadaan selesa. Tapi saya terkejut bila mereka menuntut hampir 50% daripada harta tersebut. Jadi malam tu saya menangis panjang malam. Saya cakap, ya Allah, bantulah saya, saya tak tahu apa nak buat ni, tolonglah saya, bagilah saya jalan. So saya tidur. Esok pagi saya bangun, ke dalam saya dengar hujan ribut di luar tu. Saya kata, Allah bagi hari yang barakah untuk saya berdoa kan. Jadi saya cakap, ya Allah, bantulah saya membuat keputusan yang adil, yang saya tidak akan menanggung dosa yang kita banyak dosa yang kita telah buat. Jadi saya tak nak tanggung dosa yang satu ini yang di mana keputusan itu di tangan saya. Tunjukkanlah, doronglah hati saya untuk membuat keputusan yang adil, yang tidak salah di jalan, tidak melanggar hukum lah kan. So alhamdulillah saya dengan beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh saya, maka selesailah perbincangan tu selesai, di mana saya melepaskan hampir 50% daripada harta arwah lah. Tapi dalam masa yang sama saya ada satu support team yang sangat kuat. Saya ada saudara mara, sepupu saya ada kawan-kawan sekerja saya ada bos-bos saya yang sentiasa support saya. Saya ada kawan seperti Dr. Maiza tu yang sentiasa ada, yang saya bagi info pada saya, Kak buat macam ni. Alhamdulillah saya ada satu support team, kawan-kawan saudara mara yang sangat suportif, memberi semangat dan info kepada saya. Alhamdulillah. Itu semangat saya. Jadi maksudnya sebenarnya bukan sahaja dia dari sudut pengurusan yang kita kena lihat, bagaimana juga kita sendiri nak uruskan diri kita tu dah satu perkara. Nak uruskan pula emosi anak-anak. Bila dia tengok dekat situ mami tengah sedih kan, jadi sampai makan pun terpaksa order sendiri. Sebenarnya kita bukanlah terlupa tanggungjawab tersebut, tapi sebenarnya kita pun sendiri dalam keadaan yang stres kan, menyebabkan kita terpaksa menempuh. Dan anak-anak ketika itu dia melihat
Jadi dekat sini sebenarnya bila anak-anak melihat mereka sedang cuba membantu sebenarnya bagaimana nak bantu ibu mereka supaya mereka boleh uruskan kehidupan dengan baik, sebab mereka yakin dan percaya sebenarnya ibu mereka ni seorang ibu yang sangat kuat. Dan alhamdulillah Puan Daina ditambah pula dengan sokongan daripada kawan-kawan kan yang sangat membantu. Alhamdulillah. Itu sebenarnya rezeki yang kita tak duga. Kalaulah saya boleh siapkan, saya boleh baca komen-komen dekat sini kan, alhamdulillah Puan Daina seorang yang sangat bertanggungjawab uruskan sampai selesai. Ramai yang berbangga dengan sini dengan Puan Daina kalau kita tengok dekat komen-komen ni. Sebab apa? Puan Daina menguruskan, maksudnya mengambil tanggungjawab untuk menguruskan pusaka arwah tersebut daripada Puan Saliza. Semoga Allah memberikan ganjaran, sebaik-baik ganjaran atas kesabaran dan keikhlasan Puan Daina menguruskan pusaka arwah suami. Jadi inilah sebenarnya perkara-perkara sebenarnya bila kita tengok ada orang lain menyokong kita di belakang, sekurang-kurangnya kita menjadi lebih kuat. Dan memang kalau kita tengok komen Puan Sofia, kesian arwah kalau tak langsirkan hutangnya. Jadi betul, itulah yang Puan Daina lakukan. Kenapa kan dalam pada kita nak menguruskan pusaka tersebut, kita nak tunggu proses bicara pusaka tu pun bukanlah satu perkara yang cepat boleh berlaku kan. Kita tunggu hampir 10 bulan tak silap saya dengan PKP, masa itulah pejabat baru nak buka kan. So itu antara benda-benda yang kita hadapi cabaran pada masa tersebut. Nak masuk bicara, saya ingat lagi kita datang pagi tu nak masuk bicara 3 orang saja yang dibenarkan. 3 orang saja. Orang anak terpaksa tunggu dalam kereta macam masa tersebut kan. So itu antara perkara-perkara yang kita lalui. Jadi Puan Daina, sebelum kita nak teruskan kepada soalan yang berikutnya, kita akan berhenti seketika untuk commercial break untuk pesanan penaja, dan insyaAllah penonton-penonton di luar sana sila duduk dan jangan lari. Ada lagi perkongsian-perkongsian yang akan dikongsikan oleh Puan Daina. So kita akan berehat seketika untuk pesanan penaja. Silakan. Kesedaran masyarakat Islam mengenai harta yang tidak dituntut dan beku ini semakin meningkat. Kausar Wealth Management. Perusahaan Kausar Wealth Management Senin Berhad. Okey, terima kasih kepada Backroom atas pesanan penaja sebentar tadi. Terima kasih juga kepada penonton-penonton kita yang masih setia bersama dengan bicara pewarisan pada malam ini. Siri yang ke-10 membawakan tetamu khas Puan Daina Wati binti Nur Arif, seorang waris yang berkongsikan pengalaman bagaimana beliau menguruskan pusaka Allah Yarham suami beliau. Jadi Puan, sebelum saya nak teruskan kepada soalan yang berikutnya, ada soalan daripada Puan Zain Muhammad Jamil. Bagaimana dengan harta anak di bawah umur? Dari sudut keputusan yang dibuat oleh pihak pejabat pusaka ketika itu, adakah wang-wang tersebut perlu dihantar ke amanah raya ataupun ada aset-aset yang mungkin terpaksa dilepaskan untuk bahagian anak ni? Mungkin Puan boleh berkongsi sedikit pengalaman dengan kami? InsyaAllah saya cuba. So untuk anak di bawah umur tu, pengalaman saya masuk di dalam bilik bicara tu, saya boleh katakan pada ibu bapa
yang sedang mendengar ni tak perlu risau, sebab semasa saya pegawai harta tengok jumlah harta arwah dan pembahagiannya, perkara pertama yang ditengok adalah bahagian anak di bawah umur ni. Dia akan tengok berapa pihak sana ambil, berapa pada saya, dan masa ini situasi saya, dia tengok dia kata, anak bawah umur ni dapat tak cukup ni, dia kata. Tak boleh macam ni. Anak bawah umur ni tak boleh, bahagian dia tak boleh dilepaskan pada keluarga pihak sana lah, sebab dia bawah umur, bahagian dia perlu masa ni dijaga. Maknanya dijaga. Dia tak boleh lepaskan sebab dia bawah umur, kena jaga. So dia cakap tak cukup ni bahagian, dikira balik, kira dia soal, dan kemudian dia neutralize balik lah. Okay, dia neutralize balik. So memang dia sangat garang masa tu. Saya pun masa ditanya tak cukup ni, saya pun cakap alamak tak cukup. saya pun dah panik dalam tu. Tapi alhamdulillah wakil wasiah shop ada di sana, Cik Azim ada. Cik Azim menerangkan maknanya yang si kecil tu ada bahagian-bahagian yang lain cukup, maknanya kami dah kira cukup. So pegawai faham dan alhamdulillah selesailah urusan tu. Okey, baik. So kalau tengok dekat sini, maksudnya yang dilepaskan tu adalah hak bagi Puan Daina dan juga seorang lagi anak yang sulung kan. So yang yang di bawah umur tu boleh masih lagi dikekalkan lah, sebab kita memang tak boleh nak tolak hak beliau kerana beliau masih di bawah umur dan tak boleh nak buat keputusan untuk diri sendiri kan. So okey Puan Daina, so kita alhamdulillah tetamu jemputan khas kita pada malam ini yang berbahagia Datuk Abdul Walid untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Yang mungkin ada soalan yang sebenarnya kita nak tanyakan kepada Datuk berdasarkan kepada situasi Puan Daina kan, maklumlah sebab ada anak di bawah umur kan. Okey, jadi Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam. Saya di luar ni dekat tempat dinner steamboat. Okey, terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Nampak tu penonton-penonton bicara pewarisan semua, walaupun Datuk ada family dinner pada malam ini, tapi masih lagi sudi bersama dengan kita. Jadi Datuk, untuk makluman Datuk, Puan Daina Wati adalah waris kepada Allahyarham suami. Jadi ketika suami beliau meninggal, arwah meninggalkan seorang isteri, dua orang anak di bawah umur dan kemudiannya ada ibu dan ayah. Jadi saya sukalah untuk nak bertanyakan soalan kepada Datuk, mandangkan penonton-penonton mungkin yang dah minggu lepas bersama dengan kita, mungkin dah kenal Datuk ni siapa, tapi yang mungkin baru bersama dengan kita nak memperkenalkan Datuk Haji Abdul Walid, seorang pakar rujuk Jabatan Kehakiman Mahkamah Syariah Malaysia. So banyak perkara, Datuk sendiri dah 30 tahun lebih pengalaman menguruskan isu-isu tentang urusan pusaka, tentang usaha harta sepencarian ni Datuk. Jadi saya sangat bersyukur sebab Datuk masih lagi sudi walaupun ada hal di luar kan. So Datuk, saya nak tanya kepada Datuk, Allahyarham suami Puan Daina ni ada meninggalkan aset ta'alih dan juga aset alih, maksudnya ada rumah, ada tanah, kemudian ada juga cash kan. So ada juga Datuk pampasan daripada pihak syarikat, which is pampasan ni kalau kita maklumlah yang dia bukan, yang pemilikannya bukan daripada bilik semati, diberikan oleh pihak syarikat. So kemudiannya tadi ada anak bawah umur. So mungkin Datuk boleh kongsikan kepada penonton pada malam ini bagaimanakah hak seorang balu ke atas harta suami, apakah perkara-perkara yang boleh dituntut sebelum harta itu diagihkan secara faraid, dan bagaimana pula tentang nafkah anak-anak yatim yang masih berada di bawah umur. Mungkin Datuk boleh kongsikan dengan penonton pada malam ini, silakan Datuk. Okay, saya jauh sikit sebab ada orang nyanyi-nyanyi bising-bising. Okey, tak apa Datuk, silakan. InsyaAllah kami dengar jelas suara Datuk sekarang. Okey, sebab saya kena pergi jauh. Okey, kalau dalam kes ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak muka ataupun gelap? Waalaikumsalam. Nampak Datuk, clear. Okey macam ni. Tadi si Puan Aina, apa nama yang tadi? Puan Daina. Puan Daina, okey, dia suami dia ada meninggal harta adil dengan harta tak adil dan juga pampasan. Okey kan, dan jadi dia ada waris-waris yang ditinggalkan ialah isteri,
Ibu, bapa dan 2 orang anak perempuan. Anak lelaki ada tak? 2 orang anak lelaki, Datuk. Dia tak ada anak perempuan. Okey, 2 anak perempuan. That mean harta tu akan habislah. Maknanya isteri akan dapat harta 8, ibu akan dapat harta 6, bapa dapat harta 6 dan baki tu akan dapat kepada anak lelaki semuanya. Jadi harta tu akan habislah apabila dibagi-bagikan. Dan harta alih dengan harta tak alih itu akan menjadi harta pusaka sekiranya harta itu adalah atas nama si mati dan kepunyaan si mati. Tapi kadang-kadang tak semestinya nama si mati kepunyaan dia. Tapi kalau dia dapat dibuktikan bahawa nama si mati tapi harta itu bukan kepunyaan si mati, mana itu pun bukan harta pusaka kalau dapat dibuktikan. Tapi kalau tidak dibuktikan bahawa itu adalah harta si mati. Jadi kalau pampasan seperti mana nyatakan tadi, pampasan diberi tadi untuk orang hidup ke ataupun itu hasil daripada kerja dia. Kalau hasil daripada kerja dia ada dalam sebagai gratuity ataupun sebagainya, yang tu dia boleh jadi harta pusaka. Tapi kalau pampasan tu hanya diberikan oleh syarikat untuk orang yang hidup untuk meneruskan kehidupan, dia tidak jadi pusaka. Jadi kena tentukanlah suasana tu macam mana. Tapi kebanyakannya dia kena tengoklah tapi di mana. Seperti ada kes di Mahkamah Syariah, di Mahkamah Wilayah, dalam kes hakim-hakim yang dulu ada satu kes ramai hakim-hakim dipecat pekerjaan pada satu masa telah membayar semula pampasan tiap satu keluarga itu 1 juta tiap seorang. Maka ada yang dah meninggal dunia dan ada yang masih hidup. Yang masih hidup dia dapatlah pampasan tu. Tapi apabila dia meninggal maka timbul pertikaian di dalam mahkamah. Waris-waris mengatakan itu adalah pusaka. Ada isteri dan juga anak dia kata itu bukan pusaka. Dia kata itu adalah pampasan untuk orang hidup. Maka dibicarakan. Bicara, maka di Mahkamah Tinggi telah diputuskan bahawa pampasan itu adalah harta pusaka. Tapi dibawa ke Mahkamah Rayuan, dia kata itu bukan harta pusaka. Itu adalah untuk orang yang hidup sebagai apa orang panggil kerajaan untuk mengenang jasa pekerja itu untuk bagi kepada orang hidup sebagai satu pampasan untuk meneruskan kehidupan. Jadi itu kalau ada dalam kes tadi pampasan dia telah diberi tadi kalau ada pihak-pihak untuk mempertikaikan, dia boleh bawa ke mahkamah dan boleh ditentukan. Tetapi keputusan Mahkamah Rayuan di Mahkamah Wilayah telah menentukan bahawa dia adalah bukan pesaka. Terbalik, sorry, dia adalah pesaka. Di Mahkamah Tinggi kata bukan pesaka. Sorry, dia terbalik. Di Mahkamah Tinggi dia kata bukan pesaka, tapi di Mahkamah Rayuan dia kata pesaka. Jadi di situ dia akan menjadi satu pertikaian lah dan dia akan dilihat hujah-hujah yang telah dikemukakan. Okey, selain daripada itu, anak dia bawah umur tadi, pihak Puan Danawati, dia boleh memohon kepada mahkamah untuk dia menjadi pemegang amanah kepada anak-anak dia. Dia boleh jadi pemegang amanah sebab dalam seksyen 199, 100, 100, 102, 103 sampai 105 tu ada nyatakan bahawa ibu boleh memohon mahkamah untuk menjadi pemegang amanah kepada anak yang di bawah umur yang tidak ada wasiat ataupun wasi daripada bapa dia. Kalau bapa dia tidak melantik wasi, mana ataupun wasi kepada wasi bapa tak ada, maka ibu boleh memohon kepada mahkamah untuk menjadi pemegang amanah pada anak-anak dia tadi. Mana dia boleh juga menjadi pemegang amanah bersama dengan datuk dia, bapa dia tadi kan, bapa semati, ataupun dengan orang lain. Ataupun ibu tak mahu dia nak minta orang lain jadi pemegang amanah pun boleh. Dia boleh kemuka kepada mahkamah mengikut undang-undang tersebut, mana mahkamah boleh melantik siapa-siapa yang dirasakan layak untuk jadi pemegang amanah pada anak yang di bawah umur tadi. Okey, selain itu, kalau lah katakan si Puan Danawati tak nak katakan dia merasakan dalam masa perkahwinan tadi dia memang banyak menyumbang kepada harta-harta suaminya tadi, harta taklih tadi. Dia nakkan bahagian dia lebih banyak lagi. Kalau tidak dia dapat 1/8 je kan. Maka dia boleh memohon sebelum dia nak membagi pusaka, dia memohon di mahkamah untuk mendapatkan harta pencarian. Mungkin dia boleh dapat 1/3, 1/2, tak tahu, mungkin 1/4, mana yang setelah dia dapat atas pencarian barulah dibagikan pusaka untuk dapatkan 1/8. Maka dia akan mendapat lebih lagi lah. Jadi sebelum pembahagian harta pusaka itu dilaksanakan, dalam proses permohonan harta pencarian, maknanya Puan Danawati boleh mendapatkan perintah injunksi supaya harta itu tidak dilupuskan dulu. Jadi kadang-kadang boleh jadi
ada nak dilupuskan dengan cara macam-macam lah kan. Pada orang yang mendapat pusaka ni tadi. Jadi dia boleh minta injunksi supaya jangan dibahagi pusaka lagi. Selesaikan dulu harta pencarian. Dah dapat harta pencarian, barulah dibagikan harta tu dengan harta pusaka. Tapi kalau ada hutang, dia kena ikutlah turutan dia, selesaikan hutang, selesaikan wasiat. Kalau ada hebah, tolak dulu hebah. Selepas itu barulah dah dapat harta pencarian, barulah dibagikan harta pusaka. Kalau ada baki, kalau tak ada baki, tak adalah. Tapi dalam kes ni, mungkin banyak lagi harta kan, talih dengan harta taklih. Itu proses yang perlu dilakukan oleh Puan Dainawati di dalam menjaga hak-hak dia. Kalau hak-hak anak tadi, dia hanya mendapat harta pusaka dan harta pusaka itulah akan membiayai pusaka dia selepas kematian bapa dia. Tetapi sekiranya harta pusaka tadi tidak cukup untuk membiayai pembelajaran dia pada masa depan, kehidupan dia pada masa depan, siapa yang bertanggungjawab? Ialah datuk kepada budak-budak ini. Siapa datuk sebelah bapa? Datuk sebelah bapa ni lah yang akan bertanggungjawab untuk memberi makan minum pada anak cucu dia tadi. Sekiranya datuk tak mampu, pergi kepada adik-beradik suami pada Puan Dainawati yang telah meninggal tadi, adik-beradik lelaki dia. Itu dipanggil nafkah kerabat. Dia beri turunlah kepada adik-beradik semati, bapa-bapa saudara semati ataupun anak-anak saudara semati. Dia turutan daripada ikut asobah pewarisan tersebut. Itu orang yang bertanggungjawab ada anak-anak Puan Dainawati tadi. Sekiranya anak-anak Dainawati tadi selepas ni dia tak cukup daripada harta pusaka untuk menyara hidupnya. Okey, laju tak saya cakap tu? Laju Jelas Datuk. Saya cuba ulas kembali Datuk. Kalau tengok dekat sini, maksudnya tadi soalan yang pertama berkaitan dengan pampasan syarikat. Kan? Datuk kata tadi dekat Mahkamah Tinggi diputuskan ianya adalah pusaka, tapi bila pergi kepada Mahkamah Rayuan dikira sebagai bukan pusaka. Kan? Tapi dalam kes Puan Dainawati masa bicara dia bukan pusaka. Dia Mahkamah Rayuan dia kata pusaka. Dekat Mahkamah Rayuan dia kata pusaka. Dalam kes Puan Dainawati, saya ingat pegawai pusaka memutuskan bahawa dia bukan pusaka. Cuma bahagian anak bawah umur tu perlu dihantar ke amanah raya. Betul Puan? Ketika dibicarakan hari tersebut. Betul. So bahagian anak bawah umur perlu dihantar ke amanah raya, tapi dia adalah next of kin lah. Dapat kepada Puan Daina dan juga anak dia yang seorang lagi, yang dua lagi lah, dua-dua didapat. Dan kemudian kalau kita tengok pula, maksudnya kat sini sebelum nak agih secara faraid, kalau Puan Daina nak mohon harta sepencarian, sebenarnya boleh. Sebab apa? Lepas dia dibayarkan hutang. Maksudnya hutang-hutang tu Puan Daina dah dahulukan pun sepatutnya dibayarkan balik kepada Puan Daina lah sebelum nak diagihkan. Sebab kalau kita tengok dalam kes ni Datuk, dia dapat lebih daripada 50% atas permintaan keluarga suami lah. Okey, dan kemudiannya nafkah kerabat bagi nafkah anak yatim. Maksudnya kat sini Datuk, dalam kes Puan Daina ni sebenarnya sebelum bicara, kalau tak salah sebulan Puan Daina, sebulan sebelum bicara pusaka, ayahnya meninggal. Jadi dah jadi pusaka, datuknya meninggal, jadi dah jadi faraid berlapis lah. Jadi faraid berlapis maksudnya kat sini tanggungjawab untuk menyara anak di bawah umur ni adalah di bawah tanggungjawab bapa-bapa saudara. So berdasarkan kepada nafkah kerabat lah. Okey. Mana adik semati lah. Adik-adik semati betul. Adik-adik semati ada adik-adik lelaki lagi 2 orang. So maksudnya berada di bawah tanggungjawab mereka lah. Bukan di bawah sepenuhnya bawah tanggungjawab Balu kan. So Datuk, terima kasih banyak atas soalan yang dijawab. Semoga penonton-penonton dapat manfaat daripada program. Walaupun Datuk masuk sekejap, tapi soalan dan jawapan tu memang sangat membantu kami semua supaya penonton-penonton lebih jelas kan. Sebab hari ni ramai yang tanya sebenarnya macam mana cerita pasal pusaka ni, agihan macam mana, bab nafkah, tanggungjawab anak yatim ni berada di bawah tanggungjawab siapa. Dengan kehadiran Datuk pada malam ni kita dapat jawapan yang lebih, dan saya yakin Puan Daina pun yakin kan dengan jawapan Datuk pada malam ni? Puan Daina jelas. Ya, betul. Kan sebelum ni kita pun nindong-nindong kat belakang macam mana ni kan. So, Datuk, alhamdulillah. So, Datuk, terima kasih banyak Datuk kerana sudi luangkan masa dengan kami. Kita akan teruskan sesi pada malam ini. Terima kasih. Datuk boleh letak dekat ruang komen. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih memberikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Datuk.
Alright, so penonton-penonton dapat penjelasan yang jelas daripada Datuk Abdul Waleed pada malam ni kan. So Alhamdulillah, nampak tak Datuk, begitulah komitmen Datuk kepada tim Kausar kita. Sebab apa? Bila kita jemput, walaupun orang kata seketika ada event di luar, beliau masih lagi sudi untuk meluangkan masa menjawab soalan. Sebab apa? Sebab nak bagi pencerahan kepada penonton-penonton bicara pewarisan. Kerana saya yakin kat luar sana ada ramai lagi yang kurang jelas tentang isu-isu sebegini. Okay, Puan Daina, sebelum kita nak habiskan sesi kita pada malam ini, soalan saya kepada Puan Daina kepada penonton-penonton yang hari ini alhamdulillah masih diberikan ruang dan peluang untuk kita membuat perancangan. Mungkin Puan Daina ada pesanan kepada penonton bicara pewarisan kita pada malam ini? Silakan Puan Daina. InsyaAllah, saya mohon izin untuk mengambil sedikit masa dalam closing ni. Okey, pesanan saya ada beberapa. Nombor satu, bagi mereka yang mendengar malam ni, terutama para suami, saya mohon sangat uruskan harta pusaka ni sebaik yang mungkin. Apa yang perlu kamu buat, anda buat adalah lepas ni, senaraikan apa harta yang anda ada. Okay, semua harta, rumah, motor, basikal, apa harta yang kamu rasa akan ada orang nak menuntut, senaraikan. Kemudian senaraikan hutang-hutang. Apa hutang? Loan bank, loan rumah, loan kereta, apa jua hutang. Dah senaraikan siapa waris yang layak menuntut harta-harta ini. Okay? Dan buat check balance. Okey, hutang banyak ni, harta banyak ni. Adakah hutang loan ni ada di cover insurans atau tidak? Kalau tak ada cover insurans, andai kata ada hutang kredit kad, hutang kereta, bagaimana isteri nak bayar hutang-hutang tersebut? Kita ada KWSP, kita ada papasan syarikat, kita ada insurans ke? Okey. Kena tengok check and balance, cukup tak untuk menampung hutang-hutang kita? Harta kita yang ada, duit simpanan yang kita ada ni cukup tak untuk menampung hutang-hutang yang ada ni? So dari situ kita dah boleh sediakan. Semua ni letak dalam satu file. Pesan pada isteri, file tu di mana? Selain isteri ni bukan nak kata kita dipelupa. Kadang-kadang esok bila datang cerita kutu, pinggan mangkuk, kutu periuk, semua dah lupa lah pasal yang suami pesan semalam tu kan. Tiba-tiba tu esok tengok dia apa Fazura keluar pattern tudung baru, dah lupa lah semua tu. So pesan pada isteri, pesan pada anak, pesan pada saudara atau kawan rapat kita. Kalau aku meninggal, file aku ini ada kat meja komputer aku. Kat situ semua ada detail documentation, harta pusaka aku, hutang-hutang aku, semua ada dalam tu. Akaun bank, siapa ejen aku, semua ada dalam tu. Pesan. Okay, pesan pada orang-orang ni, file tu ada dekat meja komputer ke kat manalah, dalam almari ke apa. Okay, tolong buat tu. Sebab saya dengan suami gagal buat tu, jadi menjadi masalah untuk saya mencari information, dokumentasi tu. Okay. Dah, kalau kata rasakan ada isu dalam pengurusan ni, okay, saya suggest kita ada banyak ejen yang tengah live dengan kita sekarang, betul kan Puan Syikin? Kita ada banyak ejen. Boleh hubungi mereka. Ramai kawan kita ada kat luar sana. Ya, tanya. Jangan malu bertanya. Tanya, saya ada harta ni, saya ada waris ni, apa akan berlaku? Apa hak isteri saya, apa hak mak saya, uruskan, tolong uruskan. Sebab bila kita tak uruskan, bila kita biarkan isteri dan waris kita uruskan, jadi masalah macam ni, akan bergaduh, hubungan silaturahim putus. Jadi uruskan. Kalau katakan kita nak bagi rumah ni pada mak, contoh kita kita terhutang budi mak kita, benda kita, mak bapak benda kita nak bagi rumah, ada satu rumah pada mak. Cakap, sayang, I nak bagi rumah ni pada mak I sebab dia orang membesarkan I. Bagi tahu, buat hibah siap-siap supaya benda tu tak jadi perebutan di kemudian hari. Sebab kita tak tahu, hari ini manusia kita cakap mulut, hari ini kita cakap secara mulut, kita beritahu secara tidak bertulis semua, tak ada yang dokumentasi yang sah. Hari ini manusia boleh kata ya, saya setuju. Esok lusa kita tak tahu, hati manusia berubah-ubah. So uruskan harta pusaka anda. Hubungi ejen-ejen yang ada ni, mereka sangat membantu, jangan takut nak bertanya, tak salah. Kalau kita tak bertanya, kita akan sesat, kita tak tahu apa nak buat. Jadi
hubungi mereka, tanya, mereka akan guide kita. Mereka sangat supportive, sangat membantu dan sangat mahir dalam pengurusan harta pusaka ni. Okay? So cari ejen yang benar-benar mahir. Kena cari ejen yang mahir yang boleh bagi kita information. Jangan saya ada berhubung dengan ejen-ejen lain yang saya rasa macam alamak, macam mana nak bantu kalau kita ni, cari ejen yang mahir. Okay. Di sini juga saya ingin titipkan ucapan kepada ejen-ejen Kausa Health dan juga daripada Wasiah Shop. Okay. Teruskan perjuangan anda. Perjuangan anda ni sangat murni, sangat bagus. Jangan rasa tak ada support ke apa, please. Teruskan perjuangan anda sebab perkara ni sangat penting. Anda sangat membantu balu-balu seperti saya untuk menguruskan harta pusaka ni. Walaupun saya terpaksa lepaskan sebahagian daripada tu, tapi anda memudahkan proses saya, dan saya ingin mengucapkan juga terima kasih pada Puan Syikin dan Cik Hazim yang banyak membantu saya, yang saya sangat tengok saya cakap, ya Allah, sangat profesional, sangat tahu pasal faraid. Saya macam, ya Allah, aku tak tahu apa-apa pun pasal faraid ni, sekarang baru tahu. So saya merayu pada semua uruskan harta pusaka. Dan akhir sekali, sebelum saya mengakhiri, saya bercakap pasal emosi, Puan Syikin. Emosi tu bukan setakat hingga selesai bicara di pejabat pusaka harta, bicara faraid ni. Emosi tu kekal di hati saya sampai sekarang. Selepas selesai kita bicara di Batu Pahat hari tu, ya Puan Syikin, saya singgah di kubur arwah suami saya. Saya minta maaf pada dia sebab saya tak dapat tunaikan amanah dan pesanan-pesanan dia untuk mewariskan harta-harta yang dikumpul kepada anak-anak saya. Saya rasa bersalah sangat kepada dia dan saya kata kalau ada kudrat saya, ada rezeki saya akan ganti balik apa yang saya terpaksa lepaskan. Dan sehingga hari ini bila saya tengok anak-anak saya rasa macam saya gagal seorang ibu, gagal mempertahankan hak anak saya. Tapi saya tak boleh salahkan siapa-siapa. Kesilapan ini datang daripada saya dan suami saya yang tidak membuat persediaan awal. Jadi saya mohon pada semua yang mendengar malam ni, saya mohon jangan ulangi kesilapan apa saya dan suami saya buat. Uruskan harta pusaka. Kalau rasa nak bahagi sama rata, bahagi. Tak ada. Saya takkan cakap bagi pada isteri ke, bagi pada anak, terpulang pada anda nak bagi pada siapa. Itu hak hak kamu. Tapi tolong uruskan sebab banyak hati yang terluka, banyak hubungan telah terputus disebabkan oleh perkara ini. Jadi tolong uruskan harta pusaka. Itu saja. Baik, itu pesanan daripada Puan Daina. So kalau tengok tadi Puan Daina dah pesan supaya kita buat perancangan awal, supaya kita kenal waris faraid kita kan. Buat satu file supaya senang. Abang kata Puan Munira tadi, kami perunding ni minum kopi macam biasa juga, kami pun layan K-drama juga kan. So jangan takut kalau nak bertanya kepada kami. Dan terima kasih saya mewakili semua perunding-perunding Kausa Group di bawah Wasiah Shop Berhad. Mengucapkan terima kasih kepada Puan Daina kerana menitipkan kata-kata semangat buat kami. InsyaAllah semoga pesanan-pesanan tadi kami dapat bawa bersama untuk kami semua berada di sini meneruskan perjuangan kepada anak-anak yang tak boleh bercakap di luar sana, kerana kalau mak ayah dia tak buat perancangan, yang akan menghadapi masalah adalah pasangan dan juga anak-anaknya. Jadi inilah sebenarnya perjuangan kami di sini. Kami sangat menghargai pesanan Puan Daina. Terima kasih Puan Daina kerana memberikan kepercayaan kepada kami, membantu Puan Daina setahun yang lepas. Dan alhamdulillah, walaupun kata Puan Daina tadi kan, Puan Daina mungkin kehilangan separuh daripada harta, tetapi kita dah selesaikannya dengan baik. Dan alhamdulillah kita juga mengambil kesempatan saya ambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada Puan Daina kerana setelah apa yang berlaku, Puan Daina sendiri bertindak untuk merancang harta yang di atas nama Puan Daina sendiri kan. Jadi itulah sebenarnya. Jadi untuk kesimpulan pada malam ini, ada 3 cabaran dalam menguruskan pusaka ini. Yang pertama adalah cabaran berkomunikasi dengan waris. Yang kedua adalah cabaran menguruskan dokumentasi. Dan yang ketiga cabaran menguruskan emosi
emosi keluarga, emosi diri dan juga emosi anak-anak. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Dainawati kerana sudi berkongsi dengan kami semua. Saya yakin dan percaya penonton-penonton pada malam ini dapat sangat banyak manfaat. Boleh penonton-penonton semua untuk ucapkan terima kasih kepada Puan Daina, ucapkan kata-kata semangat kepada Puan Daina kerana inilah yang nilai yang kita nak bawa kat sini. Puan Daina dah lalui, Puan Daina berkongsi pengalaman supaya orang ramai tidak lagi melakukan kesilapan yang sama, tidak mengulang kesilapan yang sama kan. Jadi penonton-penonton semua jangan lupa kongsikan video ini kepada pasangan anda, kongsikan video ini kepada sahabat-sahabat anda, like dan share page Kausar Wealth Management dan jangan lupa untuk sentiasa blok kalender setiap hari Sabtu kita akan ada bicara pewarisan jam 9 malam dan juga Bina Kerjaya. Jadi hari Sabtu dah tahu dah sesi live kita. Apa lagi tajuk yang kita akan bawa pada minggu berikutnya. Dan jangan lupa pesanan terakhir daripada saya. Bertindaklah untuk membuat perancangan kerana hanya dengan tindakan akan menzahirkan kasih sayang. Kita merancang kerana kita sayang. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.